Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur atas setiamu, anugerahmu, berkatmu dalam hidup kami. 感谢主，今天早上我们要感谢你，你的带领，你的保守。 Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu, bahkan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. 如今我们要听你的话， Terima kasih ya Tuhan, 感谢主， kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan dalam seluruh hidup kami. 我们要迎接你的信，真理的信息。 Kami belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, 我们要学习你的话语在我们的生活中， agar kami dapat mengerti akan kehendak daripada-Mu Tuhan. 让我们可以懂得你的旨意在我们的生活。 Singkapkan kebenaran firman-Mu dalam seluruh hidup kami, dan khususnya hamba-Mu yang berdiri di depan ini ya Tuhan. 主啊，求你敞开你的真理，特别你的仆人在这里讲你的信息， Dan biarlah kuasa Roh Kudus menuntun setiap kami. 让你的圣灵引导我们。 Jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat Tuhan, biar mereka juga serius untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan pada saat ini. 在家里的会友们，让他们也能够一起来敬拜你， Agar mereka juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. 让他们也能够听神的话。 Terima kasih ya Tuhan, 感谢主， kami siap mendengarkan firman Tuhan. 我们预备要听你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祈求，阿门。 Amin. Salam semuanya, 平安 Bapak Ibu yang ada di rumah. 在家里的弟兄姐妹们， Sudah 3 kali atau 4 kali kita memulaikan ibadah, rupanya kembali lagi online. Saya merasa sedih sekali. 我们其实已经在什么聚会了，大众聚会已经3次到4次，但是突然是又要在这样的聚会。 Karena situasi seperti ini, mau tidak mau kita harus mengikuti. 因为这样的情形，我们得不得也是要跟着。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. 在主内弟兄姐妹们，我们所爱的弟兄姐妹们，我们大家一起来分享神的话。 Kita membuka Alkitab kita, 我们打开我们的圣经， Matius pasal yang ke-7, 在马太福音第7章。 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. tunggu ya. Sekali lagi, Matius pasal 7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Matius 福音第7章。Ayat 7 sampai 11. 第7节到11节。 Saya akan membacakan buat kita semua. 我要读给大家听， Hal pengabulan doa. 就是祷告的应允。 Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. 我们要用中文读的第7节，你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？ 你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况我们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？所以无论何事，你们愿意，Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， saya akan membuat
judul atau tema buat kita. Doa adalah sarana untuk menerima berkatnya. 我把这个题目就是祷告就是一个控制得到祝福。 Banyak orang berdoa, bahkan mungkin saya sendiri, 很多人祷告，也属于我自己。 ada rasa jemu, ada rasa malas, ada rasa bosan seperti itu. 有时候感觉到很耐烦，很好像耐烦。 Kadangkala ketika kita berdoa, 有时候我们祷告，当我们祷告， Tuhan tidak menjawab apa yang kita inginkan. 有上帝没有答应我们所求的。 Hal ini yang membuat orang malas untuk berdoa. 因着这样的原因，让人好像不喜欢祷告。 Bahkan saya juga sering mendengar orang tua ketika cerita seperti ini, ketemu, untuk apa berdoa? Berdoa gak berdoa sama aja kok. 有时候我并且与老人家说，为什么你要祷告？没有祷告跟祷告也是一样啊。 Jadi doa di dalam kehidupan mereka tidak ada pengaruhnya bagi pandangan mereka. 因为他们在生活中祷告没有影响他们的生活。 Kalau kita melihat, belajar dari teks pada saat ini, 如果我们学习刚才我们读的， Yesus mengajarkan sebelum pasal 7 ini, Yesus sudah mengajarkan bagaimana berdoa, cara berdoa. 上节这里说，耶稣教导我们怎样祷告。 Jadi berdoa sangat penting bagi orang percaya. 因为祷告是很重要对相信的人。 Dan juga banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan orang percaya, berkata bahwa doa adalah napas hidup orang Kristen. 也是有神的仆人讲，这个祷告是好像一个基督徒的呼吸。 Dengan kata lain, orang Kristen yang tidak mau berdoa adalah orang Kristen yang mati secara rohani. 如果一个基督徒他不要祷告，他已经成为一个在属灵上的没有生命的。 Bagaimana kita bisa mendapat berkat yang daripada Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa? 我们怎样被神祝福？如果我们不要祷告， Memang Tuhan tahu akan kebutuhan hidup kita. 本来上帝知道我们的需要在生活中， Tapi kita perlu meminta, memohon, datang kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. 我们需要来到神的面前祈求、祷告我们所需要的。 Kita mau melihat apa itu doa. 我们要看怎么叫做祷告。 Kalau menurut saya, 如果照我的分享， doa adalah persekutuan dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan. 祷告就是跟上帝交通，还有跟上帝讲话一样。 Sekali lagi, doa adalah persekutuan dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan. 再一次，祷告就是跟上帝交通，或者是跟上帝讲话。 Jadi doa merupakan suatu berkat yang istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. 祷告就是一个祝福，特别的祝福，给我们要祷告的人。 Dan saat kita berdoa, kita mau menundukkan hati kita, memusatkan pemikiran kita. 当我们祷告，我们就把我们的集中来到神面前。 Dan kita mau berseru sepenuhnya kepada belas kasihan dari Tuhan. 我们要向神祈求神的怜悯。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， mengapa kita harus berdoa? 为什么我们要祷告？ Yang pertama, 第一， Tuhan menghendaki agar kita berdoa. 因为上帝要我们祷告。 Sekali lagi, yang pertama, Tuhan menghendaki agar kita berdoa. 再一次，上帝要我们祷告。 Coba kita melihat di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama, apa dikatakan di situ? 在我们看路加福音 Lukas 18 ayat yang pertama, saya akan membacakan buat kita. 路加福音第Lukas 18章 18第1节。 Lukas 18 ayat yang pertama.
路加福音18章第1节。 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 耶稣是一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。 Jadi doa itu sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. 所以祷告是很重要，在我们基督徒的生活。 Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, Elia, 如果我们看那个圣经的重要人物，好像摩斯还有以利亚。 ketika Musa menghadapi suatu masalah, di belakang ada bangsa Mesir, di depan laut Teberau. 当摩斯遇见了很困难，就是在他的后面有那个埃及的军兵队，在前面有那个红海。 Apa yang Musa lakukan? 摩萨那个时候做什么呢？ Musa berseru kepada Tuhan meminta pertolongan daripada Tuhan. 那个时候摩斯呼求上帝，让上帝帮助他。 Dan Tuhan mendengar seruan Musa itu, doa Musa itu, sehingga Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya dan laut Teberau terbelah. 那个时候，上帝垂听摩斯的祷告，让他用他的改杖来打这个水。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Demikian juga Elia. 也是那个以利亚， Elia berdoa, 以利亚祷告， meminta kepada Tuhan agar hujan tidak turun. 他求上帝让雨水不要降在地上。 Selama 3,5 tahun hujan tidak turun. 3年半那个雨水没有降下。 Dan ketika dia berdoa kembali, meminta hujan turun, Tuhan mengabulkan doanya. 以后他祷告求上帝降雨，上帝就垂听他的祷告。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Yesus dengan tegas mengatakan agar kita selalu berdoa terus menerus atau tidak jemu-jemunya. 耶稣严格的说，我们不要灰心祷告，我们要继续祷告。 Kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6. 我们看以弗所书， Efesus pasal yang ke-6. 以弗所书第6章。 Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. 以弗所书第6章18节这样讲。 Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 靠着圣灵，随时都放祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。 Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, 我们主内的弟兄姐妹们， di sini juga Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Efesus, 使徒保罗对那个以弗所书的圣徒， agar mereka terus dan terus berdoa kepada Tuhan. 让他们继续的向上帝祈求， Karena melalui doa Tuhan bisa bekerja. 因为借着祷告，上帝就动工。 Contoh seperti ini. 比如说， Kalau ada seorang anak meminta sesuatu kepada bapaknya, 如果小孩子要跟他的父亲讨， tetapi sesuatu itu merugikan anaknya. 如果讨是对他的孩子不义， Contoh kalau anak kecil minta pisau, 如果他的孩子要跟他的父亲要那个什么刀， apakah orang tua mau mengasihi anak itu pisau? 是不是他的父亲要给他刀了，给他的孩子刀？ Walaupun anak merengek-rengek meminta, orang tua pasti tidak akan mau memberi, karena itu adalah membahayakan dia. 虽然他的孩子一直哭一直吵，但是他的父亲也不要给他刀，因为对他的有害。 Tetapi Tuhan akan memberi yang terbaik buat anak-anaknya. 但是上帝把最好的给他的儿女们。 Atau kita sebagai orang tua, kita akan mau memberi yang terbaik buat anak-anak kita. 我们做父母亲的，我们也想把最好的给我们的儿女们。 Jadi doa itu adalah kehendak daripada Tuhan agar kita terus dan terus datang memohon kepada Tuhan. Apa yang kita butuhkan pada saat ini? 祷告是上帝所应许的，让我们继续祷告我们所需要的。 Nyatakan itu kepada Tuhan.
我们首先要把一切都向上帝求。 Yang kedua, 第二， mengapa kita harus berdoa? 为什么我们要祷告呢？ Agar kita sendiri semakin mengenal Allah. 让我们自己本身越来越能够认识上帝。 Mengapa kita berdoa? Agar kita semakin mengenal Allah. 为什么我们要祷告啊？让我们越来越认识上帝。 Kita akan mengenal seseorang ketika kita sering berkomunikasi. 如果我们要认识一个人，当然我们要时常跟他交通祷告，交通讲话。 Contoh yang dekat saya dengan 比 Ibu 如 Semu. 比如说Jumaidi 跟我， Bagaimana saya bisa mengenali Ibu Semu kalau saya tidak pernah berkomunikasi dengan Ibu Semu? 如果我怎样来认识这个波斯母？如果我没有跟他讲啊，我也没有跟他交通， Tidak akan mungkin bisa. 一定不能够的。 Jadi agar saya dapat mengenal Ibu Semu lebih lagi, saya harus sering berkomunikasi dengan Ibu Semu. 如果我要认识这个波斯母，我一定要时常跟他讲话交通。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 我们所爱的弟兄姐妹们， demikian juga kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan kita dengan baik dengan Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa? 也是一样。如果我们怎样来认识上帝？如果我们没有跟他交通讲话呢？ Bagian yang kedua, 第二的， yaitu agar kita semakin bersandar kepada kuasa Tuhan. 让我们越来投靠神的全能。 Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们，在主里的 pengenalan akan Tuhan harus melibatkan pemahaman kebenaran Alkitab. 如果我们要认识上帝，我们也要明白他的话，就是圣经。 Bukan hanya kita harus berdoa kepada Tuhan. Kalau kita hanya berdoa tetapi kita tidak membaca firman Tuhan, kita juga tidak akan mengenal Tuhan. 如果我们只有祷告，没有读圣经，我们不认识神的话，怎样呢？ Jadi komunikasi ini yaitu berjalan dengan dua arah. 我们要交通又有双方面的对着。 Yang pertama, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. 上帝跟我们讲话是借着他的话语。 Dan yang kedua, kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. 我们要跟他的灵祷告，就是借着祷告。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Jadi doa dan kebenaran Alkitab tidak bisa dipisahkan. 就是祷告跟神的话不能够把它分开。 Agar mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih intim lagi, kita harus berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan. 让我们更认识上帝，我们要祷告跟读他的话。 Pendeta Lee bilang, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Yaitu melalui firman Tuhan. Memang betul melalui firman Tuhan ini kita bisa mengenal siapa Tuhan itu 李牧 sebenarnya. 师说，我们怎样来认识上帝啊？就是我们要读他的话。 Bapak Ibu yang saya kasih, 亲爱的弟兄姐妹们，在主里， di sini pentingnya itu berdoa bagi kita. 这个祷告是很重要。 Bagian yang ketiga, 第三呢， mengapa kita harus berdoa? 为什么我们要祷告呢？ Yang ketiga, karena iblis sedang berusaha menghancurkan orang Kristen. 他的尽量的方法来破坏基督徒， Iblis sedang berusaha menghancurkan orang Kristen. 因为魔鬼拼命要打倒那个基督徒。 Sekali lagi kita membuka dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 我们看彼得前书第5章。 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 彼得前书第5章第1节第8节。 Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 勿要己所警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。 Efesus 6 ayat Efesus ya，以弗所书第6章。 Firman Tuhan berkata,
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 以弗所书第6章12节这样来讲，因我们并不是以书写气的征战，乃是以那些掌权的、管辖这幽暗世界的，以致天空属灵气的恶魔鬼征战。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， inilah pentingnya mengapa kita harus berdoa. 这个是一个很重要，为什么我们要祷告？ Kalau kita jarang berdoa, 如果我们很少祷告， kalau kita bosan berdoa, 如果我们厌烦祷告， di situ iblis senang sekali. 那个时候魔鬼很喜欢， Karena di sini dikatakan karena iblis sedang berusaha menghancurkan kita. 因为这里讲，魔鬼拼命要来攻击我们， Karena kita adalah target dan sasaran iblis yang utama. 因为我们是魔鬼的对象，特别的对象。 Setan akan melakukan segala cara untuk menghancurkan kita. 魔鬼用很多的方法来把我们打碎。 Jadi bagaimana caranya kita harus lepas dari jerat iblis itu? 我们怎样来让能够打倒魔鬼呢？ Kita harus berdoa. 就是我们要祷告。 Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Sekali lagi saya katakan, 我再一次讲， janganlah jemu-jemu untuk berdoa. 你们祷告不要厌烦， Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. 上帝要垂听我们的祷告，也应允我们的祷告。 Dan yang keempat, 第四样， karena ada kebutuhan hidup kita. 因为我们在生活中的需要， Karena ada sesuatu yang kita butuhkan, makanya kita datang dan memohon kepada Tuhan. 因为我们所需要的，我们就要来到神的面前。 Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, 在雅各书，Yakobus 4雅 ayat 各 yang 书第 kedua, 4章第2节， kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 你们念念还是得不着，你们杀害嫉妒，又斗争战，也不能得。 你们得不着，是因为你们不求。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， antara kebutuhan dan keinginan ini berbeda. 我们所要的、需要的，跟我们Maaf Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们，对不起， ada gangguan. 因为有gangguan。 Kembali lagi kita mendengar kebenaran firman Tuhan. 我们再继续来听神的话。 Kita melihat di bagian yang keempat, 我们看这个第4步， mengapa kita berdoa? 为什么我们要祷告呢？ Karena ada kebutuhan. 因为有需要。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di sini kita mau melihat di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. 我们要看雅各书第4章第2节。 Dikatakan demikian, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 第2节这样说：你们贪恋还是得不着，你们杀害嫉妒，又斗争战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
主内的弟兄姐妹们， antara doa, antara kebutuhan dan keinginan itu berbeda sekali. 因着需要的跟我们所意念的不一样。 Contoh, kebutuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat mendesak. 需要就是我们要真正的需要的。 Contoh, ketika kita kehabisan beras, 比如说，我们没有米了， kita harus berusaha mencari bagaimana beras bisa ada dan kita bisa makan. 我们就要努力去怎样来找这个米，只要我可以煮米。 Dan ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat mendesak di dalam kehidupan kita. 这个是一个很重要的，在我们的生活中。 Karena kebutuhan ini makanya kita datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan agar kita diberkati. 因着这样的需要，我们来到神的面前，让神祝福我们。 Kalau keinginan menginginkan segala sesuatu yang belum tentu bisa kita capai. 我们自己的意念是我们要得着的，不一定是能够得着。 Contoh, saya mengingini sebuah mobil expander lah seperti itu. 比如说，我要一个汽车， Tetapi dengan pendapatan yang kecil mengingini hal yang besar, kalau menurut saya itu sangat mustahil. 我的工钱又很小，要得着这个车就是不可能的。 Ataupun jika itu tercapai, itu bisa membuat saya sombong untuk kepuasan diri saya sendiri. 如果我能够做得到，我就觉得很骄傲。 Maka hal daripada itu Tuhan tidak akan pernah mendengar yang seperti itu. 这样上帝不能够听我们的要求。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 我所爱的弟兄姐妹们， ketika kita berdoa, 当我们祷告， kita membutuhkan segala sesuatu agar terjadi dalam hidup kita. 我们祷告意思是我们需要有一个怎么发生在我们的生活中。 Ketika kita sakit, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. 当我们生病的时候，我们要祷告， Ini sangat penting. 这个很重要的。 Bagian yang kelima, 第五的， berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita. 祷告是说我们没办法的，我们没有能力的。 Berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan kebergantungan kita kepada kuasa Tuhan. 祷告是因着我们自己没有这个能力，我们也靠着上帝的全能。 Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh tidak sanggup melakukan segala sesuatu, 我们来到神的面前祷告，说我们自己本身不能够做这些事， dan kita sungguh-sungguh disuruh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa. 教导我们要真正投靠上帝，借着祷告。 Saya juga menyadari ketika saya lemah, saya harus berdoa kepada Tuhan. 我自己也感觉到，如果我人弱了，我需要祷告。 Ketika kita mau melakukan pekerjaan hal yang sangat sulit dan mungkin pikiran kita tidak bisa kita lakukan, kita juga mohon kepada Tuhan agar kita diberi hikmat sehingga kita bisa melakukan itu. 当我们要做一个事情很难做的时候，我们不能够做，我们需要祷告，让上帝给我们智慧。 Jadi doa adalah penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. 也就是祷告是我们完全我们交托给主。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Kalau di dalam teks Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 11 ini kembali kita akan melihat 我们再看那个马太福音第7章， di sini ada kata kerja. 在这里有觉得那个 Sekali lagi saya akan membaca buat kita ayat 7 dan ayat yang ke-8. 第7节到第8节。 Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. 你们祈求，就给你们；寻索，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻索的，就寻见；叩门的，就给他开门。 Kata memintalah di sini 这个字就是祈求， ini menunjukkan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. 这个祈求就是表明我所需要的应该要得到的。 Ini menunjukkan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dengan memohon kepada orang lain.
就是我真的所求的很需要的，我要向别人求。 Atau kebutuhan yang harus dipenuhi ketika kita datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. 我很需要的就是要来到神的面前祈求， Jadi kita harus meminta kepada Tuhan. 所以我们要向上帝祈求。 Yang kedua, 第二， carilah. 寻找了， Ini juga menunjukkan adanya kegigihan, kesungguhan 就是表明说这个一个很认真的、很真心的， kegigihan atau kesungguhan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. 很正直的、很专心的，让我们所需要的能够得到。 Jadi ada suatu tindakan. 就是有一个什么动作， Kita bukan hanya meminta, tetapi kita melakukan. 我们不单单是求，但是我们来寻 Kita harus berusaha. 我们要怎样来做，怎样来努力， Harus bekerja. 我们又要工作。 Dan yang ketiga, 第三 ketoklah. 就是课门嘛， Menunjukkan suatu keadaan yang darurat. 课门就是接到就是很要的， Yang mendorong seseorang untuk memohon pada waktu yang tidak biasa. 就是让我们没有时常的要给我们去行动， Ini keadaan yang terdesak. 这个是一个很直接的需要的。 Contoh seperti ini, 比如说， misalnya ada keluarga kita yang sakit 比如说我们家里的人有生病了， tengah malam, 在夜中， kita tidak memiliki kendaraan. 我没有汽车， Kita mau membawa keluarga kita ini ke rumah sakit, tetapi kita tidak memiliki kendaraan. 我要带我的家人生病的去医院，但是没有车。 Ada tetangga kita yang memiliki mobil atau sepeda motor, 比如说我的隔壁有车，有那个什么蹬单车， ini 摩托车， ini adalah sesuatu yang darurat sekali, yang harus ada. 这个是很必切的，我们必须要的。 Karena kalau kita tidak membawa, maka dia bisa mati. 如果我们没有带他去，他会死。 Mau nggak mau kita walaupun harus menanggung malu, kita harus mengedor pintunya, tolong, minta tolong, bukakan saya pintu. 我们就不要说害羞，我们要敲他的隔壁的门。 Jika kita sering berkomunikasi 如果我们时常有跟交通， dengan tetangga kita atau hubungan kita baik dengan dia, 跟我们的邻居有交通，有好的什么交往， besar kemungkinan dia akan membuka pintu. 可能有大的希望他能够开门， Dia akan bisa menolong kita. 他会帮助我们。 Tetapi jika hubungan kita tidak baik dengan orang itu, 如果我们跟他不大好，没有什么交通， dia tidak akan mendengar siapa kau, siapa aku. 他一定觉得你是谁，他一定不要好像 Itu urusan, 听我们的事情， itu 这个是你的 urusan, 自己的事情， bukan urusan saya. 不是我的事情， Minta maaf. 对不起， Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的主内的弟兄姐妹们， Demikian juga ketika kita mengetok pintu hatinya Tuhan. 也是一样。如果我们敲上帝的心门， Kalau kita membutuhkan sesuatu yang sangat-sangat mendesak, 我们需要真正要逼迫的需要， saya yakin percaya 我相信 Tuhan akan membuka dan memberkati kita. 上帝要开门，你得祝福我们。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 主内的弟兄姐妹们， Jadi di sini dikatakan 这里讲到 kita sebagai orang Kristen, 我们成为一个基督徒， kita sebagai orang percaya, 我们成为相信主的人， pertama, jadikanlah doa itu sebagai gaya hidup kita. 我们要把这个祷告成为一个我们的生活中， Jadikanlah doa itu sebagai gaya hidup kita. 就是要把祷告当作我们的生活中。 Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. 在帖撒罗尼迦书告诉我们，继续祷告。
Jadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang sudah dibenarkan oleh Tuhan harus tetap berdoa. 如果我们成为一个基督徒，要讨上帝的需要，我们一直是要祷告。 Dimanapun kita berada, mungkin berdoa di dalam hati. 虽然我们到处在哪里，可能我们在心里祷告。 Jadi doa itu sangat penting dan jadikanlah doa itu sebagai gaya hidup kita. 因为祷告很重要，所以祷告要成为我们在每一个生活中。 Dan yang kedua, 第二方面， doa adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. 祷告就是一个密切跟上帝的交通，上帝的关系。 Sekali lagi saya katakan, kalau kita sering berkomunikasi dengan seseorang, 如果我们时常跟一个人交往交谈， kita akan bisa mengenal dia lebih dan lebih lagi. 如果我们能够认识他，更认识他， Maka apapun yang kita butuhkan, nyatakan kepada orang itu. 我们所需要的，我们向他显明。 Atau sebagai seorang sahabat yang sangat-sangat dekat sekali. 好像我们的朋友，最亲密的朋友， Kita bisa mencurahkan atau curhat kepadanya. 我们能够把我们的手心声告诉他， Maka dia akan mendengar apa keluhan kita. 所以他能够听我们的所需要的。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 主内的弟兄姐妹们， mari kita buat yaitu persekutuan dengan Tuhan. 我们要做一个跟神交通的关系， Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan atau kita jarang berdoa kepada Tuhan. 不要我们的跟神的交通没有什么，因为我们没有祷告。 Maka di ayat yang ke-9 sampai 11 在第 Matius ya, 马蒂斯 Matius 7 ayat 9-11. Di sini saya bacakan sekali lagi. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apa lagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. 你们中间的谁有儿子求饼反给他石头呢？求鱼反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况我们在天上的父，只不更把好东西给求他的人吗？ Di sini Tuhan Yesus mengajarkan agar kita meminta, mencari, dan mengetok. 这里主耶稣教导我们，让我们祈求，让我们叩门，让我们寻找。 Maka orang yang demikian akan mendapat upah apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya. 这样的人要上帝要给他所需要的。 Di ayat yang ke-11 dikatakan, 在第11节这样讲。 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa kita di sorga akan memberi yang baik kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya. 这里世界这样讲，你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，只不更把好东西给求他的人呢？这里讲给好的东西给那个求他的。 Di sini Tuhan mau menganjurkan kepada kita agar kita tetap terus dan terus berdoa. Jangan pernah bosan berdoa. Datang kepada Tuhan. 这里上帝要求我们要继续祷告，我们不要厌烦祷告，我们要继续来到神的面前。 Tuhan tahu kebutuhan kita. 因为上帝知道我们的需要。 Maka di sini dikatakan Tuhan akan memberikan yang baik bagi anak-anak. 这里讲上帝要给好的给他的儿女们。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们大家祷告。 Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini kami bersyukur kepadamu. 感谢上帝在这个中午的， Firman-Mu mengajarkan kepada kami 因为你的话语教导我们， agar kami terus berdoa kepadamu ya Tuhan. 让我们继续的祷告。 Ini mengingatkan kepada kami agar kami tidak jemu-jemu, tidak bosan untuk datang memohon kepadamu. 就是来向我们，让我们祷告不要厌烦，要一直继续的祷告。 Berkati kami semua ya Tuhan.
主啊，求你祝福我们， Ajarilah kami untuk mencintai-Mu. 求你教导我们更爱你， Ajarilah kami untuk memuji Tuhan melalui doa kami. 教导我们来赞美敬拜你。 Karena tanpa doa kami juga tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. 因为我们祷告，因为我们自己不能够做什么。 Berkati kami semuanya Bapa. 主啊，求你祝福我们每一个人。 Terima kasih ya Tuhan. 主，我们感谢你。 Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. 你在奉耶稣基督的名，我们祷告。